Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita rafatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana telah mengizinkan kita untuk berkumpul pada malam ini. Tuan-tuan dan puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini dengan anjuran Isa Isma, Congan Syahram dan juga Subang Jaya dengan bersama Masjid Al-Ikhlas Sebelah Syahram akan mengambil kesempatan untuk melaksanakan salah satu daripada tanggungjawab dakwah kita bersama, menyampaikan amanat-amanat yang dikirakan satu amanat yang sangat penting. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala menyebutkan wa inna likulli dinin khulqan wa khulqan din Islam al-haya. Pada setiap agama adanya akhlak-akhlak. Namun begitu dalam Islam akhlak yang paling indah adalah pada malu-malunya. Jadi pada hari ini kita rasa besar hati mudah-mudahan memperlihatkan keadaan umat yang serba tidak teratur. Kita tidak mahu menyalahkan siapa-siapa. Namun segala jatuh bangkit, jatuh dan bangunnya umat ini akhirnya ia kembali bertanggungjawab bersama. Dan sekali lagi bila disebutkan tentang hadis tadi, untuk mengiringi pada malam ini forum jauhi zina, maruah berpelihara, tunggak ataupun pilarnya daripada malu-malunya kita. Malu-malu kepada Allah, malu-malu kepada manusia, malu-malulah sesama diri kita. Kerana dengan malu, perasaan malu, Allah Ta'ala memelihara maruah setiap insan. Jadi insyaAllah pada malam ini diwarisi oleh anak-anak muda. Mungkin kalau tuan-tuan dan puan yang usianya lebih kurang 30 ke atas mungkin tak berkenan. Ustaz Admin Roslan Tarbiyah Sentap. Ada yang jadi kepala tu. Kita tak kenal. Tapi dah rata-rata dari generasi hari ini, kalau disebut tentang Tarbiyah Sentap, mungkin saya percaya nak kenal. Sebab kalau tengok page Tarbiyah Sentap, saya cuba search Tarbiyah Sentap, lebih daripada 100,000 followers. Okey. Bersama-sama kita insyaAllah pada malam ini Ustaz Admin sebagai admin Tarbiyah Sentap sekali lagi, dan Ustazah Fatin Kamaluddin. Mungkin ada yang kenal, mungkin ada yang tidak kenal, tapi hari ini inilah barisan panelis kita datangkan khas. Mudah-mudahan pada malam ini memberikan sedikit impak kepada Islam ini rupanya pada fahamnya, bukan sekadar adanya solat, adanya ibadah puasa, zakat, haji kemudian selesai. Tidak. Tapi ini diwarisi, dan warisan itu haruslah disampaikan dengan amanat yang sama seperti Nabi SAW sampaikan. Okey. Saya serahkan pada malam ini pada moderator, bagi Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz panggil biasa. Kita panggil biasa. Okey. InsyaAllah bersama kita saudara siapa namanya? Hakim. Muhammad Hakim Muhammad Syafian. InsyaAllah akan menyertai forum kita pada malam ini. Tuan-tuan, kalau rasanya lagi cantik kalau dirapat-rapatkan sedikit. Kalau bagi wanita, bagi muslimat dah rapat dah. Dari mana dah? Yang laki ni. Kita rapat sikit ke depan, mudah-mudahan dapat manfaat bersama. Rapat jangan segan. Apa kamera kat depan, duduk kat mereka je. Tak masuk. Okey. Jadi saya terus serahkan kepada saudara Hakim untuk mengetuai forum kita pada malam ini. InsyaAllah. Fadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita akan majlis dengan kitab Al-Fatihah. InsyaAllah sebelum saya pergi lebih jauh, saya menyebut Ustazah Fatin untuk panelis kita yang kedua. InsyaAllah majlis menjemput.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Insyaallah pada malam ini kita sama-sama di forum yang bertajuk Jauh-jauhi zina, marwah terpelihara. Anjuran-anjuran daripada wanita-wanita Isma dengan kerjasama Majlis Masjid Al-Ikhlas. InsyaAllah pada malam ini saya sebagai moderator, saudara Muhammad Hakim bin Muhammad Sufyan dan dua panelis kita. InsyaAllah saya akan perkenalkan panelis yang pertama, iaitu Ustazah Nur Fatin binti Kamaluddin. Lahir pada 3 Februari 1990. Sudah berkahwin dengan dia merupakan hujah kepada imam masjid stesen Kebelah, Ustaz Maulis, dan mendapat ijazah sarjana muda pengajian bahasa Arab Eja Linguistik di Universiti Ibn Tufail Kenitra Morocco 2012 dan memiliki syahadah talaqi Al-Quran di sanad dari Ma'had Darul Quran Kahirah Sisi 2014. Aktiviti kemasyarakatan dalam dan luar negara terlibat aktif dalam biro luar negara Ikatan Muslimin Malaysia ISMA. Bertugas sebagai pengurus rangkaian pendidikan Al-Azhar dan dia aktif dalam ceramah di IIT, sekolah, syarikat, korporat, masjid dan media tempatan. Dan pernah juga menjadi seorang lawan kepada sebuah rumah remaja perempuan yang terlanjur dan terletak di Shah Alam. Semuanya panelis pertama kita dah dalam pengalaman yang sangat tepat dengan forum malam ini. Dan panelis kedua kita tidak bukan Ustaz Adinin bin Ruslan yang merupakan founder pada page Tarbiyah Sentap. Kalau anda buka FB, Facebook, ada satu page nama Tarbiyah Sentap dan tersebut sangat aktif dalam menyentuh isu remaja, dalam menyentuh isu-isu berkaitan dengan akhlak dan terutamanya sosial lah kalangan remaja. Dan sekarang tengah belajar di tahun 3 tahun 3 di Universiti International Madinah di Mediu di Plaza Masalamah mengambil jurusan syariah. Okey. Dan tidak lupa juga beliau menulis buku Tarbiyah Sentap dan buku itu sudah terjual sebanyak 80,000. 80,000. Okey. Itu sedikit profil pada malam ini untuk panelis kedua panelis kita. So jadi tanpa masa kita akan memula forum kita dan diingatkan kepada panelis setiap panelis akan diberi dalam 15 minit. Cukup. Lebih boleh. Di bawah dia sekarang cukup kan. Okey. Saya cakap cukup. Saya pun teruskan. Okey. Untuk yang pertama kepada panelis pertama Ustazah Fatin. Dalam masyarakat kita sekarang mungkin setiap kalangan kita melihat gejala sosial. Kita melihat zina ini sudah berluasa dan makin parah. Tapi adakah soalan yang timbul, adakah mereka itu memahami apa makna zina dan apa hukum dalam Islam ni untuk orang yang berzina dan mendekati zina. So mungkin saya boleh ceritakan pengertian sebenar di sisi Islam, apakah hukum zina dan apa sebenarnya Islam yang boleh masyarakat fahami dan hukumnya dalam Islam apa dan apa maklumatnya ada zina. InsyaAllah majlis menyebut. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah thumma alhamdulillah alladhi hadana lihadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma ij'al hadha jam'ana jam'an marhuman wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada Tuan Moderator kita, rakan panelis Ustaz Adnin, barisan pimpinan Jemaah Pimpinan Masjid Al-Ikhlas Seksyen 13, dan seluruh jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Persoalan pada hari ini, sebelum saya menjawab soalan-soalan tersebut, marilah bersama-sama kita lintaskan dalam hati kita satu doa kepada Allah SWT. Kita berkumpul dalam rumahnya ini, maka sama-sama kita berdoa supaya ya Allah, janganlah sesekali Kau jadikan salah seorang daripada kita yang berada dalam masjid ini sebagai orang-orang yang na'udzubillah min dzalik, yang terlibat dalam gejala zina ini yang semakin parah sebenarnya dalam masyarakat kita. Saya akan ceritakan bagaimana parahnya. Stay tune insya-Allah. Okey. Soalan, apakah yang perlu difahami oleh masyarakat tentang zina ini? Saya yakin dan percaya bahawa semua orang dalam semua jemaah-jemaah dalam masjid ni clear cut tentang apa itu zina. Tak perlu saya huraikan pendapat imam ni, pendapat imam dan sebagainya. Saya akan bawakan juga, tapi apa yang perlu difahami oleh masyarakat Islam pada hari ini tentang zina adalah yang pertama, zina adalah satu jalan yang memang membawa kepada kerosakan. Seperti mana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, wala taqrabuz zina. Janganlah kalian, kamu semua mendekatkan diri kepada zina, menghampiri zina, bukan berzina. Bukan Allah kata janganlah kamu berzina, Allah kata jangan dekat dengan zina. Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Sesungguhnya ianya adalah satu benda yang keji dan merupakan jalan kepada seburuk-buruk jalan. Seburuk-buruk jalan. Macam mana kita dalam surah Al-Isra ayat 32 Allah SWT cakap benda ni. Maka zina ni adalah seburuk-buruk jalan dalam kehidupan manusia. Susah sebenarnya untuk bila kita bayangkan macam mana masyarakat hari ini boleh terlibat dengan zina dan sebagainya. Kalau kita tengok statistik, zina adalah satu gejala. Yang keduanya, zina adalah satu gejala yang sekarang ini satu amalan yang sedang dicuba dinormalisasikan dalam masyarakat kita. Bila saya kata normalisasi ni, maksudnya kita ni seolah-olah nak ditujukan supaya kita desensitize pada gejala zina tersebut. Kita rasa pada hari ini zina adalah satu benda yang normal. Statistik tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, ikhwah-akhwat yang saya kasihi sekalian, statistik pada hari ini daripada 2012 hingga 2014, saya try call JPN pagi tadi tapi tak angkat. Kalau ada orang besar JPN kat sini mungkin boleh carikan statistik yang paling tepat. Tapi statistik yang saya baca dalam utusan online dilaporkan bahawa daripada 2012 hingga 2014 sebanyak 60,000, hampir 60,000 kes zina dilaporkan. Itu baru yang dilaporkan. Kalau tak dilaporkan kita tak tahu. Maksudnya betapa hari ini gejala zina ni, amalan zina ni dah menjadi satu normal praktis dalam masyarakat kita. Kita rasa zina ni, saya yakinlah orang-orang masjid di depan saya ni rasa benda ni jauh sangat daripada kehidupan harian kita. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, realiti masyarakat kita pada hari ini adalah masyarakat yang sangat dekat dengan zina itu sebenarnya. Dan saya memuji, Masya Allah, Tabarakallah, Wanita Isma dan agensi-agensi yang lain kerana menganjurkan kempen sebegini. Sebab yang ketiga adalah apa yang perlu difahami oleh masyarakat. Yang ketiga adalah kita sekarang dah sampai tahap red alarm. Red alarm dah untuk gejala zina ini. Na'udzubillah min dzalik. Dan kita faham kan bahawa hadis Rasulullah SAW yang bermaksud barang siapa yang melihat kepada kemungkaran maka hendaklah dia mengubah dengan tangan, kuasa. Yang kedua, kalau tak mampu kita ubah dengan kata-kata, dengan mulut. Macam inilah apa yang kita try buat, the list that we could do. Kalau tak mampu juga, maka ubahlah dengan hati, dan itulah serendah-rendah iman. Maksudnya hari ini bahawa zina ini perlu dicegah. Hari ini kita dah rasa benda ni normal. Biarlah ustaz-ustaz Pak Imam yang uruskan zina ni, biarlah orang-orang lain. Kita rasa kita sendiri yang perlu mencegah gejala zina ini daripada berlaku. Na'udzubillah min zalik.
Imam Nawawi dalam kitabnya Minhajul Abidin mengatakan bahawa zina ni adalah masuknya zakar dalam faraj perempuan dalam keadaan sukarela. Dalam keadaan sukarela dan secara kedua-duanya sukarela, dan ianya satu benda yang macam kahwin. Senang cerita, in conclusion, zina ni adalah hubungan kelamin yang macam kahwin tapi di luar pernikahan. Jadi inilah yang berlaku pada masyarakat kita. Dan apa yang Islam anjurkan untuk mencegah gejala zina ini. Kalau Akhi Hakim tadi tanya, saudara Hakim tadi bertanya, apakah hukum zina ni dalam Islam, tuan-tuan dan puan-puan? Imam Ahmad kata, aku tak jumpa dengan dosa yang lebih besar selepas membunuh daripada zina. Seperti mana Allah SWT berfirman dalam Al-Quran dalam surah Al-Furqan ayat 68, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Dan mereka-mereka orang-orang yang menyeru kepada Tuhan selain daripada Allah, wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bilhaq, dan orang-orang yang membunuh, wala yaznun, dan mereka yang tidak berzina. Wa may yaf'al dhalika yalqa athama. Dan siapa yang buat tiga-tiga benda ni, maka besarlah, dapatlah dosa yang berganda-ganda ke atas mereka. Jadi maksudnya bila Allah letakkan zina ni selari dengan tadi apa? Syirik. Menyembah selain daripada Allah, menyeru kepada selain daripada Allah, syirik. Wala yaqtuluna an-nafsa allati illa bil haqq. Membunuh jiwa-jiwa orang-orang yang tidak berdosa. Wala yaznun, tidak berzina. Maka ketiga-tiga ini Allah selarikan dalam satu ayat. Makna kata betapa besarnya dosa zina ini, betapa hebatnya balasan kepada orang yang berzina ni yang telah ditetapkan oleh Al-Quran Al-Karim. Na'udzubillah min dzalik, ya Allah. Dan hukuman bagi penzina, sebab masa tak banyak jadi saya teruskan kepada poin hukuman kepada penzina. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada dua golongan yang berzina. Yang pertama dalam fiqh dipanggil muhsan. Muhsan. Muhsan ni makna dia adalah orang-orang yang telah pun berkahwin. Muhsan. Jadi orang yang telah berkahwin ni, hukuman dalam Islam meletakkan dalam surah An-Nur, Allah SWT meletakkan bahawa mereka ini direjam sehingga mati. Berbeza dengan hukuman kepada yang kedua, golongan kedua kita panggil ghairu muhsan. Ghairu muhsan ni makna dia orang-orang yang belum berkahwin. Orang-orang yang belum berkahwin, maksudnya bujang. Maksudnya mungkin duda. Maka mereka ini direjam, disebat 100 kali dan disisihkan daripada masyarakat. Jadi ada sebab Allah meletakkan dua hukuman yang berbeza pada kesilapan yang sama. Bagaimana Allah telah menghalalkan perkahwinan. Allah, maksudnya adik-adik yang dirahmati Allah SWT, dari bila bersama dengan suami, Allah bagi pahala. Allah bagi pahala, tapi tak nak juga. Maka mencari selain daripada yang halal, maka dosa dia lagi besar. Dan ulama kata bala dia lagi azam, lagi hebat. Jadi itulah hukuman yang telah diletakkan dalam kaedah fiqh kepada orang-orang yang berzina. Na'udzubillah min dzalik. Kita kena rotan, orang kata kecil-kecil kena rotan, akal-akal pun dah sakit, apatah lagi 100 sebatan. Kena orang kata orang baling pensel pun sakit, baling pemadam kat kelas pun sakit. Ini kan lagi baling batu sehingga mati dan didapat khalayak ramai. Dan itulah hukuman hudud. Saya cakap, nanti saya akan ulas tentang kenapa hudud. Jadi itulah dia kan, hukuman yang terlalu berat sebab dosa dia terlalu besar. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita dihindarkan oleh Allah SWT daripada melakukan amalan yang sangat buruk ini. Wallahu a'lam. Jazakallah kepada Ustazah Fatin. Jadi kita dapat mendengar bahawa zina ni
Sebenarnya satu perkara yang memberi kesan sangat panjang, jangka masa yang panjang. Sebab itu Allah Taala tegas dan Ustaz Fatin sebut tentang hudud. Kenapa disentuh hudud bila menyebut pasal zina? Nak menunjukkan bahawa zina ni satu perkara yang besar dan memberi kesan yang panjang sehingga ke cucu, sehingga keturunan dia. So jadi saya sendiri pun dalam di kalangan saya pun masih bersalih lagi so jadi saya melihat mahasiswa remaja sekarang sangat biasa dan ambil remeh tentang zina. Kalau ada 10 orang mungkin 9 orang couple ataupun 10 couple dan mungkin pun ada 5 orang dalam zina. Terlalu ramai dan sangat ramai. Jadi untuk yang seterusnya pada panelis kedua kita Ustaz Nuzlan, beliau sudah pergi ke sekolah, pergi ke IPT dan deal dengan orang-orang yang mempunyai masalah dan Ustaz tadi pun ada cerita di Facebook banyak bagi feedback apa semua dan tanya masalah. So jadi mungkin Ustaz boleh kongsikan apa punca dan faktor utama belia-belia ni terjerumus dalam zina. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Yang pertama mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak pengurusan masjid, Satu Imam 2, AJT dan sebagainya. Juga pihak venue, wanita Isma, insya-Allah seterusnya tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah SWT. Pertama sekali, anak-anak kepada semua yang datang pada malam ini, satu perasaan bahawasanya isu zina ni seperti mana yang telah disebut oleh Ustazah tadi, di Malaysia sepanjang 3 tahun 2012-2013 banyak 60,000 kes. Mungkin kita dengar 60,000 tak pun. Tapi mungkin kita secara dekat 60,000 bahagi 3 tahun, so bahagi 3 jadi 20,000, maksudnya setahun 20,000. Setahun tu ada 365 hari, bahagi dah 365. Maksudnya setiap hari 54 orang zina yang telah didaftarkan setiap hari. 24 bahagi 24 jam. Satu jam ada 2 orang zina. Maksudnya kalau kita dari 88 sampai 9, sekarang di Malaysia ada orang zina. Itu yang baru didaftarkan. Yang belum didaftarkan banyak lagi sebenarnya. Mungkin 5 kali ganda. Tapi nak kata benda ni sangat kronik, tuan-tuan dan puan-puan. Anak tak pasti dan anak pasti dan anak yakin yang datang pada malam ni, anak boleh jamin, anak yakin insya-Allah yang datang pada malam ni tak ada siapa yang pernah berzina. Anak yakin. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, sebab itulah Allah sebut wala taqrabu zina. Allah tak sebut jangan kamu berzina. Bila Allah sebut jangan kamu berzina, apa akan jadi? Yang jadi ialah hanya orang yang pernah berzina sahaja dia akan rasa bersalah. Orang yang tak pernah berzina dia akan tak rasa bersalah langsung. Tapi tuan-tuan dan puan, Allah sebut jangan kamu dekati. Bermakna bukan zina saja dosa, tuan-tuan dan puan. Bukan zina saja. Mendekati zina itu pun satu dosa yang cukup besar di sisi Allah SWT. So apakah yang dimaksudkan dengan mendekati zina? Imam Syauqi ada menyebut dalam syairnya, zina ni ada 7 jalan. So kita boleh nilai lah, adakah kita telah terlibat dengan salah satu jalan zina. Kita boleh nilai diri kita semua. Pertama nazaratun fa ibtisamatun wa salamun wa kalamun fa maw'idun lil-liqa fa zina fan-nar. Pertama jalan zina yang pertama ialah nazaratun, pandang.
Nak kata iblis dan kuncu-kuncunya takkan goda kita secara mudah jadi. Syamsul, jom zina. Marilah kita zina. Kalau zina best. Iblis takkan goda kita macam tu. Takkan. Tapi iblis akan goda kita step by step. Step by step. So dia goda kita mula sekali adalah dengan pandangan. Hari ini sejauh mana diri kita sungguh-sungguh menjaga pandangan. Kalau nak dengar satu fakta, anak boleh cerita sikit. Sepanjang anak pergi di sekolah-sekolah dan universiti. Ini mungkin kat sini yang datang ni kebanyakannya yang dah berkahwin, anak-anak muda kurang. Tapi anak bagi tahu supaya kita sama-sama dapat menilai anak-anak masing-masing, anak kita, jiran-jiran kita dan sebagainya. Anak pergi beberapa sekolah dan bila anak buat penilaian di sekolah tersebut, anak bancian dan sebagainya. Lelaki 99% lelaki di sekolah sebut ada beberapa sekolah 99% lelaki telah mengaku ketagih hijau-hijau dalam skala ketagih pernah tengok hijau-hijau dalam skala tagih 99% tuan-tuan. Selebihnya rasanya yang 1% yang tak pernah tengok, yang selebihnya pernah tengok tapi tak lagi. Itu laki-laki. Perempuan pula 70% mengaku pernah tengok hijau-hijau dalam skala lagi. Bermakna isu hijau-hijau zaman sekarang bukan laki je tengok, perempuan pun tengok. Anak-anak muda. Anak nak cakap benda ni, anak muda tak. Nak kata-katanya benda ni kritikal tuan-tuan. Tengok video hijau tuan-tuan. Perempuan. Benda ni kronik. Anak pernah pergi ke beberapa sekolah pula. Dan anak juga budak awal darjah 2 pernah tengok video hijau. Dan bila anak tanya, rupanya dia tak tengok seorang tuan-tuan. Hampir kelas. Siap tukar. Darjah 2. Belum cerita formal, form 3, form 4, form 5, universiti dan sebagainya. Dan itu saja tuan-tuan. Nak kata berjalan ni sangat kritikal. Saya pernah dapat soalan yang berkali-kali. Seorang anak mengadu si ayahnya pernah tengok video hijau dalam skala lagi. Sehingga mencetuskan pergaduhan antara si ibu dan si ayah. Saya bila dengar tu saya menangis tuan-tuan. Itu baru satu sudut syupan tangan. Itu baru dari sudut ekstrim video hijau. Tapi Allah SWT sangat menitik beratkan benda ni. Bukan video hijau je tak boleh tuan-tuan. Hari ramai di kalangan kita yang habiskan masa kita di waktu masa rehat kita layan movie yang tak tahu orang, drama yang penuh dengan pergaulan bebas. Kalau anak-anak muda mungkin terjebak dengan Korea, dengar lagu Korea, dengar lagu K-pop, dengar lagu Justin Bieber, dengar lagu One Direction, Katy Perry, The Generation dan macam-macam artis ni dengar lagu. Cuba tuan-tuan jangan cek, ambil handset anak-anak, nak tengok apa ada dalam handset. Mesti korang akan tunjuk akan ada banyak lagu-lagu yang tak elok dalam tu. Kerana sekarang ni lagu-lagu barat 99% nak boleh cakap 98% kebanyakan yang mengajak kepada pergaulan bebas, kebanyakan yang mengajak kepada unsur-unsur hijab. Hatta ketika ada perempuan yang meletakkan gambar artis Korea lelaki di wallpaper handset. Benda ni kritikal. Sebab tu Allah suruh qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah kepada lelaki beriman tunduk mata pandangan dan jaga kemaluan. Bukan itu saja tuan-tuan. Allah sebut di ayat fasmu wa qul lil mu'minat yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Katakanlah perempuan beriman tunduk mata pandangan jaga kemaluan. Bermakna sebenarnya bukan lelaki je tunduk mata pandangan, perempuan pun kena. Tapi ramai yang dah lupa benda itu tuan-tuan. Kedua lepas nak pandang fa'in selamatun, mula senyum-senyum.
bajet comel dan sebagainya. Senyum bajet. Kemudian salam Ustaz bagi salam. Assalamualaikum akhi, assalamualaikum ukhti. Hai itu fish dan sebagainya. Kemudian fakalamu Ustaz sembang. Awak kat mana? Awak kat mana? Ustaz sembang. Awak dah makan. Semalam dah qiyamul tak? Banyak Islam sikit. Assalamualaikum ukhti, jangan lupa puasa sunat hari ni. Konon nak guna alasan dakwah untuk couple. Sekarang couple dah timbul, couple Islami pula. Menggunakan term Islam. Ukhuwah fillah, uhibbuka fillah. Untuk nak goda orang. Nak goda orang dengan cara agama. Timbul golongan yang macam ni. Kemudian kamu itu Ustaz janji faliqa jumpa fazina berzina dan akhirnya fanar masuk neraka. Itulah jalan zina yang Allah Subhanahu telah letakkan awal-awal. Jangan kamu mendekati zina. Saya nak cerita satu kisah benar. Mungkin benda ni nampak macam kelakar. Saya cerita juga benda ni. Tak tolak kelakar tak. Ada seorang perempuan bertudung labuh. Tudung labuh. Nak cerita kat saya. Bukan cerita. Perempuan ni dah tunang dengan seorang ustaz dan juga jurusan agama pakai kopiah dan sebagainya. Bertunang dan sepanjang perjalanan diorang sangat menjaga batas-batas pergaulan. Sampailah saat mereka hampir berkahwin, si lelaki itu mengajak perempuan untuk tengok rumah baru yang laki itu dah beli. Rumah baru nak kahwin. So laki itu ajak perempuan tu tengok rumah tu. Tapi laki-laki itu kata, nak azan dulu. Okey. Terus. Subhanallah. أشهد أن لا
Okey, kita sambung kisah tadi. Seorang perempuan bertudung labuh, dia bertunang seorang lelaki, yang mana lelaki itu ambil jurusan agama seorang ustaz. Dan hampir kahwin, lelaki itu mengajak perempuan tu tengok rumah baru dia orang. Tapi lelaki itu kata ajak mak ayah sekali sebab tak boleh orang-orang, kalau orang bahaya. So akhirnya perempuan tu nak ajak mak ayah dia. Tapi mak ayah dia tak dapat datang. So perempuan tu ajak kawan dia. So kawan dia boleh. So si lelaki ni duduk kat dalam kereta kat depan, lelaki drive. Perempuan tu dengan kawan dia tak belakang. On the way, si kawan perempuan ni ada emergency, dia kena balik. So balik, tinggallah dua orang, si lelaki tu dengan si perempuan tu. Sampai di rumah baru. Diorang tengok rumah tu, tengok rumah. Diorang tak sembang-sembang lah, diorang jagalah batas pergaulan tu. Tapi bila dah tengok, tiba-tiba dekat satu tempat tu, tempoh perempuan tu tengok, tiba-tiba ada lipas keluar. Dia caplik cari karamau lah. Tapi ni real lah. So bila lipas tu keluar, perempuan tu dia yang tak lipas. So dia melangkah, akhirnya tu neot terjatuh dan terdampar di tangan si ustaz tu. Akhirnya mereka berzina. Dan bila dah berzina, bila nak balik tu tuan-tuan, nak balik tu si lelaki ni drive dalam keadaan badan menggeletar. Ya, ni baik kalau usaha kamu jaga diri kita terjebak dalam zina dalam keadaan kita pun so drive dalam keadaan tangan lelaki tu menggeletar dan perempuan kat belakang pun menggeletar. Dua macam menggeletar, masuk salah. Dan akhirnya untuk itu accident, laki tu mati. Perempuan tu koma patah kaki. Sampailah dah lalu masa perempuan tu koma lalu juga. Sampai semasa bila dah sedar, doktor kata puan lelaki tu mati. Itu dia dah tahu dah. Bukan tu je, kamu pregnant. So dia kata, Ustaz, mungkin saya sedar saya dapat satu dosa besar. Tapi Allah SWT sangat baik. Jika saya dah buat satu dosa besar, Allah masih anugerahkan saya seorang anak. Dan dia bertaubat kepada Allah SWT. Moga-moga Allah terima taubat. Tapi nak kata tuan-tuan perempuan, kalau kita tak menjaga daripada pandangan anak-anak kita dan anak kita dan sebagainya, maka tak akhir bila kita boleh terjebak dengan zina. Allah. Terima kasih kepada Ustaz Amin. Jadi itulah cerita pasal zina. Kira kisah benar yang kita boleh ambil iktibar dan kesannya agak mendalam pada masyarakat, individu dan pada keluarga sendiri. So mungkin Ustazah Fatin boleh kongsikan apakah kesan pada pelaku, keluarga dan sisi masyarakat sendiri. Allah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan, tadi saya dah cakap tentang hukuman kepada orang-orang yang melakukan zina ni. Kalau kita tahu, dia kena hukuman hudud. Dan Allah SWT dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, tidak meletakkan satu hukuman kepada masyarakat, kepada hambanya, kalau bukan ini untuk kebaikan seluruh manusia di muka bumi ni. Maka kalau kita tengok zina ni, nikmatnya lah, kalau kita kata nikmat lah sangat zina tu, nikmatnya tak sampai berapa minit pun kalau betul nikmat. Kalau kita tahu Allah bagi kesakitan dan sebagainya, tapi mudarat dia sepanjang hidup. Mudarat dia kepada masyarakat berpanjangan, dan dia it's like a cycle, vicious cycle. Bayangkanlah bila lahirnya seorang anak zina, dilahirkan pula oleh ibu-ibu yang muda. Saya dah jumpa tuan-tuan puan-puan, ibu-ibu, adik-adik kita 13 tahun, 14 tahun, bertudung labuh. Sebab dekat rumah perlindungan diorang semua kena pakai tudung labuh. Dalam perut, dekat belakang bawah tudung tu perut besar. Kita tak boleh bayang macam mana
Adik-adik kita, anak-anak 13-14 tahun mak bapak dah tak tahu dah nak buat apa, hantar ke rumah perlindungan. Akhirnya menunggu masa lah. Menunggu masa bersalin, menunggu masa Bayangkanlah dalam keadaan fizikal yang betul-betul belum betul-betul kuat, ilmu keibubapaan yang tak ada, mereka perlu mendidik, membesarkan seorang anak sepanjang hidup. Itu yang kita nampak kes buang anak. Macam-macam kes kan. Terbaru yang kalau kita ingat 6 Ogos Malaysia dikejutkan dengan kes budak 11 tahun mengandung. Sakit-sakit perut, dia cakap dengan mak dia, mak sakit perut, mak dia pun risau kenapa. Sampai klinik dekat Bahau, sekali air ketuban dah pecah, rupanya mengandung. Dia kata sakit perut 2-3 hari ni, sakit sangat perut, rasa macam kena cucuk-cucuk. Budak 5 tahun, ada anak-anak adik-adik kita 5 tahun kat sini. Subhanallah, kuasa Allah tu hebat kan. Orang ada yang tunggu anak 5-6 tahun, macam-macam, pergi IVF lah, pergi berubat lah, pergi buruk, tak dapat-dapat anak. Tapi 11 tahun mengandung dan bersalin. Anak dihidupkan selama 6 hari ke 5 hari kalau kita tengok pada surat khabar. Kemudian meninggal sebab ada komplikasi usus dan paru-paru kalau tak silap saya kan. Maksudnya nampak tak dekat situ macam mana masa depan seorang adik yang berusia, ataupun seorang anak, ataupun seorang cucu yang berusia 11 tahun. Baru darjah 5 IPSR pun tak lepas lagi. Diceritakan dia memang ada hubungan dengan seorang buruh berumur 30 tahun. Maksudnya berapa kali dah agaknya zina tu berlaku. Diceritakan pula dia duduk dengan nenek dia. Mana mak ayah dia? Jadi itulah kesan kepada masyarakat. Tuan-tuan hari ni semua orang, yalah maksudnya kita ada cucu, ada anak saudara, adik-adik dan sebagainya. Cuba kita bayangkan mereka ni akan besar. Dan yang baby sekarang ni ada ibu-ibu yang tengah dukung baby dan sebagainya kan. Bila dah besar, mereka akan hidup dengan hampir 60,000 bayi-bayi yang dilahirkan within 3 years ni. Dan kita tidak menghukumlah anak-anak tersebut sebab bukan salah diorang kan. Tapi cuba bayangkan macam mana anak-anak ni dibesarkan. Adakah dia akan dibesarkan dengan ilmu keibubapaan yang lengkap, ataupun dia akan jadi neglected children yang kita tahu macam mana kan akan datang. Kalau Ustaz Adin dah kira tadi kan, maksudnya dalam sejam ni ada yang tengah berzina. Satu hari 50 lebih anak zina dilahirkan. Kawan-kawan saya ramai yang doktor doktor di hospital-hospital, banyak kes-kes yang dihadapi. Nak cakap macam mana dah nak bersalin pun kan, hanya boleh nasihatkan lah macam mana nak jaga anak, macam tu lah tapi tak boleh nak buat apa masa tu. Jadi kesan dia, anak-anak kita generasi hari ini dia akan hidup nanti. Mungkin kita kena accept the fact that diorang mungkin akan kahwin dengan anak-anak yang tak sah taraf, anak luar nikah kan. Dan kita doakan semoga Allah bantulah mereka kan untuk hidup sebagai seorang khalifah yang betul-betul kan. Dan dekat situlah perlunya kita sebagai ahli masyarakat kan, ahli masyarakat untuk kita jaga kan masyarakat kita ni, anak-anak yang kita tahu siapa mak ayah dia. Jadi itulah maksudnya cycle dia, dan mereka akan besar, mereka akan mendidik another generation. Kalau tuan-tuan kat sini yang mungkin dah bercucu, mungkin cucu cicit, piut dan sebagainya tu kan. So na'udzubillah min zalik, semoga Allah pelihara masyarakat kita. Semoga Allah beri hidayah kepada remaja-remaja kita, remaja-remaja wanita kita. Allahu a'lam. Jadi itulah kesan dia. Kalau kita nak ceritakan, kalau kita nak bina masyarakat yang baik, masyarakat yang Muslim, so kita mula dengan individu Muslim. So dia akan merebak besar-besar dia jadi masyarakat yang baik. Itu juga bila kita cerita tentang masyarakat yang penuh zina, penuh maksiat. Itu juga start dengan individu dan akhirnya jadi masyarakat macam ni yang kita nak. So jadi soalan seterusnya pada Ustaz Adin, analis kedua kita. Kita sebagai di sini ada mahasiswa, ada remaja, ada ayah, ada seorang atuk pun, saya nampak. Bagaimana kita nak mencegah rawat anak-anak kita, rakan-rakan kita dalam
isu-isu zina ni. InsyaAllah. Bismillah. Saya nak cerita satu soalan yang pernah saya dapat. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya dah terlanjur. Kalau saya tak guru kan, saya rasa malu. Pak Guru saya suruh saya guru kan. Kalau saya tak guru kan, saya malu. Kalau guru kan, saya dosa. So nak buat macam mana Ustaz? Ustaz jawab cepat. Kalau Ustaz tak jawab, saya bunuh diri. Aku jawab apa hal ini? Minah silap. Tuan soalan. Kami pernah dapat ratusan soalan ribuan soalan yang orang mengaku pernah terlanjur. So sebenarnya nak salahkan apa isu ni? Ada orang yang hanya pandai menyalahkan orang lain. Ini selalu salah ayahku. Ayahku tak didik aku betul. Kalau ayahku didik aku betul, saya aku tak akan berzina. Ada orang pula disalahkan guru. Ini sekolah tadi ajar semua haji, reti didik anak aku. Ada yang salahkan anak tu. Apa punya anak tak guna. Cakap tak dengar. Ada yang salah kerajaan. Ini salah kerajaan. So isu menyalahkan orang lain ini sebenarnya adalah salah yang sangat besar. Bila kita menyalahkan orang lain, bila kita menyalahkan pihak lain, sebenarnya yang paling salah adalah diri kita sendiri. Sebab Allah SWT berfirman, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Dan pada diri kamu sendiri, kenapa kamu tak tengok? Kalau semua pihak menyalahkan pihak masing-masing, menyalahkan diri sendiri, nescaya Malaysia akan aman. Jika mak ayah menyalahkan diri mereka sendiri, mak ayah mereka akan sungguh-sungguh didik anak mereka daripada awal, mengajar mereka tentang Islam, usaha memasukkan di tadika Islam, sekolah yang baik. Kalau guru-guru menyalahkan diri mereka sendiri, mereka sanggup berkorban, belajar untuk melihat hasil pendidikan yang menjadi orang yang terbaik, bukan semata-mata cemerlang pelajaran. Kalau anak menyalahkan diri dia sendiri, mereka akan sungguh-sungguh dan hindarkan diri dari perkara-perkara yang tak elok. Akhirnya poin-poinnya ialah setiap masyarakat, setiap pihak salahkan diri masing-masing dalam isu kezinaan. So kenapa benda ni? Macam mana nak cakap? Satu orang dah anggap bila tu biasa. Cek anak masing-masing. Bagi dapat yang tiga ni. Cuba cek anak masing-masing. Kawal internet di rumah. Jangan bagi handset di awal usia sangat. Benda ni bahaya. Dan saya pernah menjadi guru. Dan bila seorang anak dia sampai tengok betul-betul macam tu, bila saya tegur mak ayah dia, saya kata mak boleh tak, makcik boleh tak kawal anaknya ni sebab dia dah tengok benda tu. Mak dia jawab macam ni, kau siapa nak jaga kain anakku? Kalau dia tengok berapa salah kau? Anak dengar tu macam pak. Dia boleh cakap apa salahnya anak dia ni duduk macam tu. Anak dia jadi macam I cannot brand this. Ini benda ni kronik. So kau boleh kawal daripada rumah, update anak selalu dan cegah bila anak buat maksiat. Saya mungkin fenomena kat Malaysia ni ialah bila anak couple tak ada masalah. Bila anak kahwin, tak boleh. Kau kena belajar dulu. Dah kerja dapat duit, baru kahwin. Ini tak ada duit berapa? Kau nak kahwin, siapa nak bagi makan ke isteri tu? Siapa? Biar ada namanya anak. Tiba-tiba anak yang salah. Tapi bila anak couple, Masya Allah, sweet couple, takbir. Dia jadi macam fenomena. Couple boleh, kahwin awal. Bahaya betul. Siapa duk kahwin awal ni? Cuba saksi betul. Kadang-kadang bila kita bisa kebaikan,
maka si anak akan buatlah kejahatan sebab kejahatan tu nak buat senang je. Dia kebaikan tu yang memerlukan kekuatan. Dalam memerlukan kekuatan, lepas tu disusah-susahkan lagi lah perlukan kekuatan. Orang yang tak ada kekuatan akhirnya dia akan memilih jalan-jalan yang sebaliknya. Anak tak tahu, tapi kebanyakan couple yang dah pegang tangan, dah jalan sama-sama, keluar malam sama-sama. Anak macam rasa takkan ada orang tak nak berzina. Anak kadang-kadang kita fikir macam tu. Sebab dah pegang tangan, dah naik motor sama-sama, dah naik kereta sama-sama, berdoa-doaan. Anak macam fikir, sebab anak dah kahwin. Bila bersama kan, anak semua takkanlah. Dah kahwin, dah pegang tangan. Anak macam fikir, takkanlah. Sampai akhir ni benda jadi normal. Kalau kat universiti kita macam ni terang nak jumpa kalau seorang 100 orang je sikit sebenarnya. 100 orang kita nak jumpa yang tak couple, tak kisah couple Islami ke couple tak Islami ke. Susah. Mungkin 100 orang tu tak ada. Kita je lah yang tak. Satu orang tu lagi kemungkinan dan terjebak. Tak ada mesej lagi, mesej perempuan. Tak kisahlah belajar segala agama tu tak segala agama dah jadi normal. Sebab tu tuan-tuan, ibu ayah, atuk-atuk, remaja sekolah, kanak-kanak, IP muda-muda, kita lah yang sepatutnya menjadi nak buat ayat silap. Kita lah yang sepatutnya menjadi tunjang penggerak atau penyelamat umat yang salah kena ini. Janganlah mengharapkan orang lain. Mula kita lah penyelamat umat. Selamatkan umat daripada bencana yang sangat kronik ini. Jangan jeling dari kedua lagi. Wallahu a'lam. Jazakallah. Jadi itulah pesanan Ustaz. Moga-moga kita semua jadi penyelamat umat. Sebab satu poin yang menarik ialah nak buat kebaikan susah. Ada cabaran-cabaran dia. Sebab Allah begitu bagi cabaran dekat orang Islam supaya akhirnya kita jadi adalah orang yang terbaik. Dan memang nak buat maksiat sangat senang. Dan dapat sambungan lagi daripada syaitan bantu. Jangan risau. Tapi kita risau bila buat maksiat. Jadi sebelum ke soalan terakhir kepada Ustaz Fatin, selepas ni kita akan ada sesi Q&A. Jadi siapa yang untuk nak soalan boleh message ke nombor 0013 284 7507. Okay, saya ulang 013 284 7507. Okay, boleh message soalan anda dan insyaAllah akan jawab oleh penulisan. Jadi nak tanya pun boleh, tapi untuk saya mengharapkan untuk muslimat lah. Okay, dan yang terakhir soalan kepada Ustaz Fatin. Kita telah mendengar masa zina, kesan zina, dan bagaimana nak mencegah. Soalan dia, peranan siapa yang mencegah? Dalam isu zina ni, siapa punya peranan? Adakah kita? Adakah saya? Anda? AJK masjid, imam? InsyaAllah Ustaz Fatin akan menjawab soalan tersebut. Okay, saya paling suka soalan ni. Okay, peranan macam Ustaz Admin cakap tadi, tudinglah jari kepada diri kita sendiri. Cuma sebagai seorang saudara Muslim, terimalah nasihat pada saya dan saya menasihatkan diri sendiri. Sebab mulut yang cakap lebih dekat yang telinga yang dengar. Wahai ayah-ayah yang dihormati sekalian, tolonglah recheck diri balik. Recheck diri balik. Pernah tak cakap sekali je dekat anak perempuan kita, my daughter, you are the most beautiful princess on earth? Pernah tak cakap, I love you so much, you are my princess and I am your king? Kerana ketahuilah, sekali je seorang ayah cakap anak dia paling cantik, anak dia akan believe the whole life.
Sepanjang hidup dia akan percaya dia lah orang paling cantik. Dia secure, dia all secure dengan diri dia. Tak payah ada OOTD, hashtag OOTD ni tak payah dah. Kan? Orang perempuan tahu kan hashtag OOTD. Maksud dia outfit of the day. Daripada tudung beli kat mana, baju beli kat mana, cincin beli kat mana, jam beli kat mana, kasut, handbag semua nak cerita beli kat mana. Kan? One of the signs of insecurity. Kan? Sorry lah kan kalau quite judgy, tapi betapa ni kepada perempuan pula kan, betapa cantiknya kalian kan apabila kita tunjuk dengan lenggok dan ni sebagainya. Ya Allah, cantik sangat. Sampai dekat Facebook harap-harap tak ada siapa yang search lepas ni, ada satu page yang mengumpulkan awet-awet Melayu, gadis-gadis terhot abad ini, untuk para lelaki ni tengok dan buatlah apa yang dia supposed to do. Na'udzubillah min zalik. Kan, lelaki will be lelaki dan perempuan, kan, saya sendiri sebagai seorang isteri yang kita tahu kan macam mana hebatnya sebenarnya ujian seorang lelaki ni. Kan, jagalah diri anda. It's okay to be a princess. Eksklusif kan, orang perempuan ni eksklusif kan, jangan murahkan diri kan, berlagaklah seperti princess kan. Princess kalau Queen Elizabeth tu orang nak jumpa kan, susah kan. Be professional in dealing with men. Boleh, saya boleh kata setiap minggu saya akan bermesyuarat dengan lelaki kan, pergi deal dengan lelaki untuk kerja dan sebagainya, tapi professional kan. Kita boleh rasa sendirilah macam mana kalau seorang lelaki tu dia try untuk sana sini kan. So just block, simply block kan. It's okay to be a princess kan, because princess kan you ada ada safeguard, part guard dan sebagainya kan. Ada orang yang ni kan. Dan juga kepada ni untuk diri saya, pesan untuk diri saya sendiri kan, untuk orang yang dah berkahwin dan sebagainya, never complain about your marriage dengan perempuan lain yang dah kahwin ataupun lelaki lain dah kahwin. Konon-konon diorang akan faham. Nobody will be in your shoes. Tak ada siapa yang akan faham konflik rumah tangga itu melainkan dengan komunikasi antara suami isteri yang berkesan. Stop it kan. Kalau dah terbuat pun itu bukan satu solution yang bijak sebenarnya untuk kita menceritakan masalah rumah tangga kepada perempuan lain, office mate kan. Tengok perempuan ni macam tenang je kan, yang nak cakap sikit lah dengan you. Wife I ni yang nak cakap sikit lah dengan you. Husband I ni tak smart, macho, lovely lah macam you ni kan. Tak payah kan, it's not a smart solution kan. Jadi itulah peranan sebab apa? Sebab orang yang mencari zina ni dalam keadaan sebenarnya jauh nak pergi zina, macam Ustaz ni cakap, daripada nazrah, ibtisamah, semua sampai nar tu jauh kan, bukan sesenang itu. Jadi don't even start. Dan sebab tu Allah cakap wala taqrabu, jangan dekat, never go beyond the line kan. Sebab once dah masuk line tu susah kan, masa tu syaitan dah menguasai diri kita kan. Sebab itulah Allah SWT kata wala tattabi'u khutuwati syaitan kan, janganlah kamu ikut maksud dia janganlah kamu ikut langkah syaitan, langkah-langkah syaitan tu kan, kerana ini adalah keji. Dan sama juga dengan ayat tadi, Allah SWT kata wala taqrabu zina innahu kana fahisha. Fahisha maksudnya keji. Maksudnya dua tu dia ada similarity, iaitu keji dua-dua tu kan. Jadi perempuan tolonglah mahalkan diri kan, jangan suka hati je nak sini senang cakap lah, jangan suka hati je nak mesej dengan suami orang kan. Jadi maksudnya kalau perlu pun profesional kan. Marilah kita menjadi orang-orang yang profesional dalam berurusan dengan our opposite gender kan. Bukan tak boleh bertegur, bukan tak boleh apa, tapi keep it professional kan. Dan juga yalah, maksudnya sebagai ahli masyarakat kan, kita cakna hari ini masyarakat, you your life, I my life kan. Tengok ada dengan ni kan. Saya pernah dengan ustaz kan, kita solat di sebuah masjid, tiba-tiba kena ni dengan Pak Gad tu kan, ni buat apa solat berdua ni? Oh, kami baru kahwin 3 bulan kan. Jadi mungkin itu adalah satu inisiatif yang saya puji, tapi mungkin caranya tak sesuai kan. Mungkin hari ni kita perlu sensitif kan. Kita perlu sensitif bila nampak budak-budak lah, kalau sekolah menengah kan, lelaki perempuan berdua-dua tegur kan, dekat 7-Eleven ke Kmart tu banyak kan, kita orang selalu jumpa kan. Jadi bila masyarakat tahu yang bahawa benda ni sensitif, maka
kita at least dapat reduce kan, sekurang-kurangnya dia ada perasaan malu tu untuk buat benda tu kan. Jadi jadilah kita ahli masyarakat yang bukan jaga tepikai orang kan. Sekarang ni jaga tepikai ni dah tak boleh nak apply dah dalam masyarakat kita sekarang. Memang kita perlu sama-sama membina masyarakat ni kan, membina generasi hari ini kan, supaya mereka sensitif dengan kemungkaran dan mereka terdorong kepada membuat kebaikan. Jadi kalau ada sesiapa yang mungkin nak sama-sama menyumbang, membina masyarakat, membina anak-anak remaja ni kan, membina adik-adik ni kan, bolehlah bersama-sama dengan mana-mana NGO ataupun persatuan ataupun jemaah masjid sendiri kan, dalam melaksanakan benda ini supaya kita menjadi ahli masyarakat yang proaktif dan berbakti kepada masyarakat kita sendiri, insya-Allah. Jazakallah khairan kepada Ustazah Fatin. InsyaAllah saya rasa kita masuk ke Q&A soalan. Jadi ada beberapa soalan. Jadi saya akan baca soalan dan saya akan serah balik sendiri untuk jawab. Kita tak tunjukkan struktur ini sebenarnya. Okey. Soalan pertama. Assalamualaikum. Saya ada satu soalan yang dah lama saya nak tanya, tapi tak tahu nak tanya siapa. Boleh kena ada crush teman tapi mesra, boleh ke gunakan alasan tu untuk kawan rapat? Okey, seterusnya apa pandangan Ustaz dan Ustazah mengenai nikah khitbah untuk mengelakkan zina, dan bagaimana untuk meyakinkan masyarakat bahawa kahwin awal ni adalah satu kira-kira persepsi masyarakat yang mengatakan bahawa nikah awal banyak cabaran dan halangan, kita punya masing-masing terikat dengan tanggungjawab untuk ilmu. Okey, so soalan kedua. Dan soalan terakhir mengenai Assalamualaikum, fun seks jatuh pada hukum apa? Macam mana nak tangani? InsyaAllah majlis. Okey, pertama saya jawab soalan 1 dan 2. Soalan kita khitbah, Ustazah jawab insyaAllah. Sama-sama soalan saya tunjuk dapat soalan ni adalah, Ustaz, boleh tak kalau kita phone sex? Phone sex ni menggunakan phone untuk menjalinkan hubungan seks. Dan benda ni dah viral di kalangan pemuda. Mesej berbincang dan orang menggambarkan orang sembang di kisah-kisah call ataupun mesej, sembang seolah-olah orang tengah buat bincang, maka hukumnya lah haram. Nak kata tuan-tuan, soalan tu simple, orang tahu haram. Tapi nak kata ada orang bertanya, ramai orang tak tahu benda ni haram. Kalau Ustaz, dalam phone ni apa salahnya? Itulah sekarang ni simptom apa salahnya telah berubah. Apa salahnya? Bukan zina, apa salahnya nak buat cari syahwat? Apa salahnya nak muda, apa salahnya? Kedua, tentang isu crush. Ini mungkin anak muda tahulah crush. Crush ini bermakna bukan Candy Crush. Crush ini adalah satu fenomena suka kepada orang yang berlainan jantina, tapi pada masa sama dia pendam perasaan tu. Dia tak luahkan. Contohnya saya sebagai hakim, lain macam ini. Contohnya hakim perempuan, Siti Hakim. So saya sebagai hakim, tapi saya tak meluahkan perasaan pada hakim sebab saya malu. Itulah crush. So sebenarnya saya nak kumpulkan satu soalan, bukan satu soalan, satu kata-kata, bukan satu, beberapa kata-kata. Pertama saya akan ucapkan kata-kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dengar tuan-tuan. Imam Ghazali sebut, aku dapati di dalam bercinta sebelum nikah ni terdapat banyak dosa besar di dalamnya. Bila kita orang ni tengok orang ni tulang retak, tulang merah dan sebagainya. So Imam Ghazali kata, bila kita orang ni sebelum nikah terdapat banyak dosa besar di dalamnya. Apa tuan-tuan? Pertama, biasaannya bila kita suka seseorang, kita takkan tunjukkan pandangan. Kita mesti nak tengok dia.
Bila kita suka betul kalau yang ada muda dari Instagram, follow Instagram dia, like. Itu komen insyaallah ukhti. Sungguh indah ciptaan Allah. Takbir. Itu perempuan tu terima kasih. Hadza min fadli Rabbi. Allah. Apakah ini semua? Usah tu tengok dah satu dosa. Belum isu sembang-sembang. Laki-laki dan perempuan bersembang. Ilah sebut dalam bahasa al-Nufus. Ilah sebut antara perkara yang mematikan hati ialah sering berbicara dengan ajnabi. Bila kita sembang-sembangan laki perempuan yang boleh dengan sembang-sembang, benda tu akan mematikan hati. So biasanya orang bercinta dia tak akan tengok sahaja. Dia akan sedap sembang-sembang dan dosa. Lepas tu orang yang bercinta ni kebiasaan dia akan anal. Time solat terfikir perempuan. Solat terfikir laki. Time doa pun fikir pasal benda tu. Ya Allah, kau bagilah perempuan suka aku juga ya Allah. Seperti mana aku sukakan dia. Ya Allah, kau jodohkan aku dengan dia. Kalau lah jodoh dengan orang lain, kau jadikan aku orang lain ya Allah. Doa pun fikir pasal perempuan, pasal laki, pasal awet. Itu dah lain itu juga. Belum isu apa perantakan dosa juga. Belum isu zina juga riwayat sama dosa. Kata dia bercinta sekali nikah akan menjadi pendorong untuk banyak dosa. Ibnu Qayyim sebut dalam Jawab Al-Kafi, ada satu kitab. Ibnu Qayyim kata hati yang paling jauh dengan Allah adalah hati orang yang bercinta sebelum nikah. Semakin dia mengingati orang yang dia cintai, dia akan semakin jauh dari Allah. Cinta sebelum nikah. Dan Ibnu Qayyim sebut cinta yang Allah redha adalah cinta suami pada isteri dan isteri kepada suami. So tuan, crush ni tak payahlah. Kata tuan, adik-adik sebab biasa ini tak ada crush. Tolonglah. Payahlah fikir pasal cinta. Banyak lagi benda korang terfikir. Pelajaran korang, ayah korang siapa nak jaga. Kita rajin ni session ayah. Susah betul. Dan sebagainya. Kembalilah kepada Islam yang cukuplah cinta sebelum nikah. Prepare lah dulu. Banyak lagi kena prepare. Dah sedia baru atur rangka nak kahwin. Dah tahu tak bersedia nak kahwin. Kawan-kawan kononnya hanya bahaya tentang Allah. Soalan ini kasih bah. Yang pertamanya nak jawab soalan yang tentang phone sex tadi. Rasanya phone sex ni bukan budaya orang kita lah daripada dulu pun kan. Tapi dia adalah satu benda yang biasa je berlaku di barat dan inilah hasil ataupun kesan dunia tanpa sepadan kan. Tiba-tiba orang kita pun dah pandai dah phone sex ni kan. So kreatif lah. So ini adalah sabda Nabi Muhammad SAW. Maksud dia sesungguhnya Allah mencatatkan bahagian zina yang tidak dapat berlaku ke atas anak-anak Adam. Dengar zina mata itu adalah pandangan, zina lidah itu adalah ucapan, nafsu mengharap dan berkeinginan, dan kemaluan itu mengiyakan dan mendustakan. Ini hadis riwayat Bukhari. Maksudnya dia sahih lah, sahih Bukhari. Jadi bila ada kajian tentang hadis ni, maksudnya adakah bila ada perasaan pada seseorang tu kira dah terus zina hati dan macam berdosa semua kan? Ada bahaslah, maksudnya kalau katalah seorang suami yang bercerai, kemudian dia nak rujuk balik pada isteri dia, mestilah dia ada perasaan sayang tu, betul tak? Dan Allah pun tak menafikan benda ni dalam Quran. So perasaan suka yang disimpan dan tak lead to zina tu dan dia jaga dengan keimanan dan rahmat Allah, maka itu bukanlah dikira zina. Tapi sesuatu yang guna mata, lidah, telinga, hati ni yang akhirnya lead to zina kan, yang menimbulkan keinginan dan akhirnya dibenarkan oleh kemaluan, maka dia adalah considered as zina. Kalau phone sex tu agak-agak dia lead to zina, ataupun dia just macam okay bye, kau nak letak je telefon macam call mak kan, mestilah akhirnya dia lead to zina kan. Jadi hukum dia kan tak boleh lah kan. Okay, jelas benda tu. Okay, yang kedua tentang nikah khitbah. Okay, nikah khitbah ni konsep dia adalah macam orang dulu dipanggil apa? Nikah gantung kan, nikah gantung kan. Jadi ianya adalah satu jenis nikah yang dibolehkan dalam Islam, diharuskan
dengan syarat mendapat persetujuan daripada kedua-dua pihak, suami dan isteri. Maksudnya dia kahwin, menghalalkan hubungan tu, kemudian mereka bersetuju untuk tidak bersama dalam satu tempoh, mungkin masing-masing study ke ataupun masing-masing jack off ke kan, cikgu yang kena hantar ke Sabah, suami kat Sabah, isteri dekat Penang kan, dan mereka bersetuju untuk nikah gantung. Jadi benda ni diharuskan dan ianya tidak menggugurkan kan, ianya tidak menggugurkan hak-hak suami ke atas isteri dan hak isteri ke atas suami, kecuali dengan persetujuan. Macam orang dulu nikah gantung, dia kata okey tak bersama suami isteri kan, dalam tempoh sekian-sekian sampailah tempoh sekian. Jadi bila adanya persetujuan antara suami dan isteri, maka ianya tak ada masalah. Tapi kalau katalah tiba-tiba macam kita tahu nikah mut'ah, nikah yang sementara dan sebagainya, itu memang confirm haram lah. Maksudnya orang selalu confuse dengan dua benda tu. Tapi nikah khitbah, nikah gantung ni adalah harus dengan persetujuan kedua-dua pihak. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Allah, kepada Ustaz ini dan Ustazah Fadil. InsyaAllah terakhirnya saya bagi peluang lah untuk panelis kita untuk memberi kesimpulan dalam 10 minit. Okey, sama silakan. Alhamdulillah kepada semua. Ana harap taubat kepada Allah SWT. Walaupun kita tak pernah zina pun, taubat juga kepada Allah SWT. Allah SWT sangat baik, tuan-tuan dan puan. Kita buat dosa besar macam mana, tuan-tuan dan puan. Allah senantiasa menawarkan keampunan untuk hamba-hambanya, dan keampunan Allah sangat unik. Bila Allah ampunkan seseorang, Allah akan anggap seolah-olah orang itu tak pernah buat dosa langsung. Pengampunan Allah adalah pengampunan yang total. Janganlah lepaskan peluang ya tuan-tuan dan puan. Pintu taubat akan terbuka dengan sekali ketuk, tapi pintu taubat akan terbuka setelah kita ketuk berkali-kali. Ya Allah, ampun aku, ya Allah, ampun aku, ya Allah, ampun aku. Bila kita ketuk berkali-kali, baru Allah akan buka pintu taubat, dan bila Allah buka pintu taubat, hanya orang yang bertaubat sahaja akan merasakan betapa nikmatnya hidup dalam keadaan Allah ampunkan dia. Betapa nikmatnya hidup dalam keadaan bebas dari maksiat. Kembalilah pada Allah SWT. Taatlah segala perintah Allah, walaupun benda itu seakan-akan berat untuk kita. Contoh yang mudah, tudung, menutup aurat dan sebagainya. Kita rasa berat. Kenapa kita aurat dan sebagainya? Kenapa tak boleh nak pakai fashion studio macam-macam? Tapi sebenarnya tuan-tuan dan puan, kalau korang nak tahu, kalau tuan-tuan dan puan tahu, di Amerika, sehari kes zina tu satu sama kan? Kes rogol. Sehari kes rogol yang berlaku adalah sebanyak 2,750. Sehari. Bermakna tadi anak kira satu minit 3 orang zina, 3 orang kena rogol. Itulah akibatnya bila tak buka aurat. So Allah perintahkan satu hal sangat baik kita taatlah perintah Allah dengan rasa rela. InsyaAllah kita akan rasa sangat bahagia, dan moga Allah ampunkan kita semua atas kesalahan dan kelemahan kita, dan moga Allah masukkan kita dalam syurga beriman insyaAllah. Wallahu a'lam. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sebagai kata-kata terakhir untuk diri sendiri dan juga dikongsikan untuk semua jemaah sekalian, saya nak bagi bedtime story sikit. Satu kisah Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Satu hari ni Hasan Al-Basri dia datang pada satu majlis kematian dan diuruskan jenazah. Sedang dia dengan sahabat dia, tengah uruskan jenazah tu, dia pegang tangan kawan dia. Dia kata nak kawan dia, Abu, kau rasalah kalaulah jenazah ni hidup balik, apa dia nak buat? Kawan dia tu menggeletar, dan kawan dia cakap, confirm jenazah ni akan bangun dan dia akan buat semua benda yang Allah suka dan benda yang baik. Lepas tu Hasan Basri kata apa? Kalaulah bukan dia yang jadi macam tu, fakun anta. Bukan lagu, kun anta. Dia kata, jadilah kamu orang yang kamu cakap tu. Bangunlah balik.
Dan jadilah orang yang kita rasa kalau kita dah mati, menyesalnya tak jadi orang yang macam ni. Kematian tu akan datang bila-bila dan kita doalah, ya Allah janganlah matikan kami dalam keadaan kami dalam ghaflah. Janganlah matikan kami dalam keadaan kami ni lalai kepadamu. Dan apatah lagi dalam keadaan zina, apatah lagi dalam keadaan berdosa kepada Allah SWT, apatah lagi dalam keadaan tidak meneruskan hak kepada orang-orang yang sepatutnya diberikan hak. Ya Allah janganlah matikan kami dalam keadaan yang Engkau tak redha pada kami. Janganlah matikan kami dalam keadaan kami ni tidak menjadi ayah-ayah yang penyayang. Rasulullah kata khairukum khairun li ahli wa ana khairun li ahli. Rasulullah kata sebaik-baik kamu adalah orang yang terbaik kepada keluarganya dan aku adalah orang yang terbaik kepada keluargaku. Janganlah Allah matikan kita dalam keadaan kita tidak menjadi isteri yang salihah, isteri yang taat kepada suami, isteri yang hati dia, jiwa dia tunduk kepada suami walaupun dia garang sikit, kan? Isteri yang menjaga kehormatan dirinya untuk tidak memasukkan suami dia ke dalam neraka. Dan janganlah Allah matikan kita dalam keadaan kita tidak menjadi seorang hamba yang Allah redha, seorang hamba yang Allah tengok je dia mati confirm syurga. Kalau boleh kita semua nak mati dalam keadaan yang fast lane, kan? Terus je masuk syurga, tak payahlah pergi dulu check dulu kan berapa pahala, berapa syurga, berapa dosa, tapi terus je nak masuk syurga, kan? Ya Allah, semoga Allah matikan kita dalam keadaan terbaik, dalam keadaan yang kita ni cakna dengan masyarakat kita, didik masyarakat kita, penat siang malam, didik masyarakat kita, insya-Allah. Allahumma amin. Saya minta maaf atas segala kesilapan, kesalahan informasi dan sebagainya. Moga Allah ampuni kita bersama. Sama-samalah kita menjadi orang-orang yang cakna dan sensitif dengan kemungkaran, dan suka untuk kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali terakhir daripada saya ajak tuan-tuan dan puan-puan sekalian bersama-sama kami wanita Isma dan Isma dalam kempen Mulia Wanita, sama-sama bersama dan kita lancarkan kempen ini dan kalangan masyarakat kita, dan moga-moga kita dapat memberi sedikit sebanyak kesedaran dan usaha kita ni Allah ambil nilai Allah kira dan akhirnya kita dapat pahala dan insya-Allah kita dapat sedekah masyarakat kita dan kita masuk syurga Allah SWT. Dan insya-Allah majlis menjemput untuk penyampaian serahadi kepada panelis kita. Majlis menyebut Tuan Haji Yusri Putra bin Alias selaku Ketua Unit Pembangunan Sosial, wakili pengurus Ustaz Muhammad Rizal untuk memberi sedikit rasa hati pada panelis kita. InsyaAllah majlis menyebut panelis kita majlis kedua kita, Ustaz Muhammad Hasan untuk menerima sedikit sebati. Majlis menyebut panelis pertama kita Ustaz Fatin untuk menerima sebati. Dan majlis menyebut saya sendiri. Saya tak tahu saya ada sebati tak. InsyaAllah dan penyampaian majlis sebati, maka berakhirlah forum pada malam ini. Moga-moga malam ini forum pada malam ini sebanyak memberi kita input yang sangat baik, dan yang paling penting adalah bila kita menghadiri majlis ilmu ni, iman kita tingkat, dan iman itu sendiri dia bersifat menggerakkan diri. Apabila kita iman bertambah dan
diri kita. Jadi sifat dia adalah gerak-gerakkan diri kita. Moga Allah memudahkan kerja kita sampai ini dan memberkati kita semua. InsyaAllah majlis dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.